untuk sentiasa menunggu ataupun sentiasa melihat perkembangan yang kita akan post something ataupun info yang relevan untuk dia akan terus mengikut kita. Engagement tu amat penting bila kita berkait rapat dengan media sosial ni supaya kita akan mendapat kata feedback yang bagus. Kita akan tahu yang follower kita ni dia nak yang macam mana. Tapi kebiasaannya kita boleh lihat dari segi like, komen, itu adalah insight. Kita panggil insight lah. Insight ni adalah detail-detail yang kita boleh tengok berapa like, berapa view, berapa komen, yang berapa share, benda-benda yang penting supaya benda ni kita boleh ambil sebagai panduan untuk kita create content, the next content. Dan nanti jadi saya akan share jugalah macam mana saya share konten saya, time bila, berapa lama, dan dari segi posting carousel macam mana. Okay, jadi saya akan share. Kemudian, guru yang mempunyai pengaruh di media sosial bagi mewujudkan sokongan positif di kalangan guru dan orang awam. Yang ni yang saya cakap tadi, which is apabila guru-guru dia dapat memberi satu impak yang positif di media sosial, secara tak langsung akan generate juga satu ekosistem yang bagus dalam perhubungan di antara guru, pelajar dan juga ibu bapa. Kerana zaman sekarang ni semuanya adalah di tangan anda. Siapa kat sini bangun pagi je terus tengok handphone? Siapa? Semua kan? Termasuk saya sendiri pun. Dia buka computer terus ambil handphone kat tepi katil. Okey, tengok. Dia benda lain dia tak buat apa lagi. Handphone tu dulu. Alah. Alah pukul 1 betul juga tu. Okay, because of benda tu, it's like a norm pada kita kan. Benda yang memang kita rasa kalau handphone tu tinggal tu rasa macam aduh, hilang mood lah. Kalau wallet tinggal tak apa lagi, handphone tak ada tu dia rasa macam macam mana dia, sepi-sepi dah tak kena kan. Battery is 95% charged. Kata sejak dengan adanya sebelum ni PKP, semua memerlukan kata kepakaran untuk kita menggunakan digital. Sekarang ni pun saya dekat office pun kami di Media Prima dah menggunakan kata segala-galanya berkaitan dengan digital. So kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, kita buat story on TV, tapi sebenarnya kami juga memerlukan komitmen untuk memberi artikel secara digital untuk post dekat dalam media sosial, which is sekarang ini memang digitalize ataupun benda-benda yang berkaitan dengan media sosial ni dah menjadi satu fenomena, which is nak tak nak kita kena belajar, nak tak nak kita kena ambil tahu, nak tak nak kita kena buat juga. Because kalau katakan lah macam kita pun perlu tahu apakah pula anak murid kita, pelajar-pelajar kita yang lagi advance. Macam anak saya sendiri pun kadang-kadang dia lagi advance pada saya. Macam wow, ni macam mana editing ni, macam mana Ray tahu buat editing ni? Ni belajar kat sekolah. Okay, which is sekarang ni diorang pun dah start buat presentation gunakan PowerPoint apa semua kan, which is memang benda yang kita perlu ada dan tahu. At least kita ada basic untuk buat media sosial, which is very good because everything is now in media sosial is very important. Okay, next. Okay, saya just share yang simple punya steps because I know that everyone here is very good in media social posting, of course. So this is the simple way I just want to share to everyone. Ada 4 langkah mudah. This is the simple yang I rasa anda nak share dengan everyone lah. Okay, the first step, mengetahui niche anda. This is what yang I sebutkan before, yang mana setengah daripada anda mungkin bertanya apakah niche. Okay, mungkin ada yang tahu dan mungkin ada yang tak tahu, but I'm just sharing yang mana niche ialah apabila seseorang memilih kepakaran yang mereka minati atau mempunyai pengetahuan di dalamnya. Ini yang tadi Anim ada terangkan kepada cikgu-cikgu semua, tuan-tuan dan puan-puan. X factor, apakah kreativiti, apakah keistimewaan anda yang takkan kata mungkin benda tu boleh sama tetapi mungkin juga boleh berbeza dengan individu yang lain. Okey, mungkin ada setengah orang, okey, macam cikgu-cikgu semua kat sini
Of course dari segi pembelajaran dan juga pengajaran, pelajaran untuk cikgu-cikgu, untuk anak murid dan juga pelajar-pelajar. Tetapi selain daripada teknik pengajaran dan juga pembelajaran ni, mungkin ada satu lagi X factor yang tak tahu, yang benda tu pada tuan-tuan dan puan biasa je, tak ada apalah, tak ada special pun. Tetapi dari sudut mata pandangan orang luar, orang awam ataupun anak murid, cikgu-cikgu sendiri, benda tu adalah sesuatu yang luar biasa. Yang macam tak sangka lah, tak sangka lah cikgu ni ada macam ni, tak sangka lah. Benda-benda yang rare ni sebenarnya yang akan menarik perhatian untuk engagement, untuk kita dapatkan yang kata feedback yang positif tentang posting kita. Dan sebaiknya anda memilih niche yang anda minati dan boleh membuat konten yang bagus. Dari situ anda mampu membina asas yang baik untuk diri anda dengan ilmu yang sedia ada. Dengan menggunakan semua kelebihan diri, lebih mudah untuk anda menunjuk. Ini yang saya maksudkan tadi. Bermakna bila anda dapat mencari X factor dalam diri anda akan lebih mudah untuk sharing konten anda. Okey, saya bercakap tentang contoh diri saya. Saya suka bersukan, saya suka pergi gym, saya suka aktiviti lasak. Jadi benda ni adalah benda yang saya sentiasa buat. Saya tahu apa equipment yang saya nak pakai, saya tahu macam mana saya nak pergi hiking, saya tahu apa angle yang saya nak share waktu saya bersukan. Because benda tu kita buat, kita dah get used on it. Kita jangan buat konten yang kita tak pernah buat dan kita tak pernah involve pun, tapi kita nak sharing, nak beritahu yang kita buat. Itu akan memakan diri sendiri. Maksud dia, kalau kata tuan-tuan buat konten yang tuan-tuan dan puan rasa macam nak buat benda tu nampak wow, tetapi hakikatnya nanti tuan-tuan sendiri akan nampak macam dia fake, dia berlakon, dia tak ada rasa nampak genuine dekat situ. Because of this is not you. Itu bukan diri tuan-tuan, itu bukannya ekspertis ataupun keistimewaan dalam diri cikgu-cikgu semua. Itu harus dielakkan. Sebab kita, kalau boleh biar kita sharing benda yang kita faham, benda yang kita tahu. Sebab nanti, kalau bila tuan-tuan dah sharing, tuan-tuan dah dah post kat dalam Instagram, dia akan ada engagement in term of comments. So bila orang tu komen, contoh kalau saya tak involve dengan cycling, tiba saya ambil gambar, saya post, hari ni saya dah cycling 300 km. Wow, jauh, penat lah. Of course lah penat. Kayu basikal 300 km kan. Lepas tu kat bawah tu orang tu komen, ni pakai basikal jenis apa tu kasut brand apa pergi 300 km ni start daripada mana ke mana. Macam mana saya nak jawab? Kalau saya sendiri tak naik basikal tu, saya sendiri tak pakai kasut tu, saya cuma ambil gambar untuk post je. Kan? So benda-benda macam tu harus dielakkan. Biar kita buat benda yang kita tahu, biar kita buat benda yang berlatar belakangkan diri kita sendiri. Benda tu akan memudahkan untuk kita sharing experience. Because macam cikgu-cikgu semua, guru-guru semua, of course kita akan sharing untuk anak murid kita apa yang kita faham, apa yang kita tahu tentang diri kita. Jadi setiap benda yang kita posting itu akan memberi impak kepada follower kita. Jadi dia tahu sama ada kita ni betul-betul genuine ataupun sebenarnya kita just nak buat konten, just nak beritahu yang kita ada media sosial. Saya seorang yang memang aktif kat Instagram, tapi konten yang dibagi tak relevan langsung. That's why bila media sosial ni kita kena ingat konten perlu relevan dan genuine supaya benda tu tak akan memberi impak yang negatif. Okey, kita pergi ke next slide. Okey, langkah kedua, fahami penonton sasaran. Di sini anda perlu memikirkan siapa golongan sasaran yang anda ingin pengaruhi, termasuk perlu berinteraksi dengan pengikut anda. Yang tadi saya cakap tadi lah, komen kita perlu ada communication dengan kita punya follower dan membuat mereka merasa dihargai. Ini akan dapat mewujudkan hubungan yang kuat pada kedua-dua belah pihak. Engagement. Influencer tidak dapat memenuhi kepuasan semua orang. Mereka hanya boleh berkongsi minat, pengalaman dan semangat yang sama. Jadi anda memang kena mengambil kira siapa sasaran penonton anda, kerana ia akan beri motivasi kepada anda supaya terus lakukan yang terbaik untuk membina pengikut atau follower setia.
Okey, benda-benda macam ni juga yang perlu cikgu-cikgu dan tuan-tuan dan puan-puan semua berikan perhatian untuk sasaran. Follower kita kena perlu tahu siapakah sasaran kita. Siapakah yang kita ingin sampaikan? Adakah konten kita kepada pelajar-pelajar? Adakah konten kita kepada ibu bapa? Ataupun adakah konten kita kepada orang awam? Jadi amat penting untuk memastikan yang konten kita perlu positif, perlu memberi motivasi yang baik kepada follower kita dan juga dapat memberi kata satu lagi macam encouragement untuk rakan-rakan guru yang lain tengok. Saya nak tanya, kat media sosial tuan-tuan dan puan ni semua public ke atau private? Public. Okay, memang betul. Bila kita nak menjadi seorang influencer, kita perlu memastikan akaun kita berada dalam public, bukan yang private. Because kalau kata public, benda tu akan meluas. Tapi kalau private, just siapa yang follow kita je lah yang akan dapat. Jadi dia punya range untuk spread news ataupun spread dia punya vibe tu akan limited lah. Tapi saya pasti sebab nama pun influencer, jadi benda-benda basic ni takkan ada masalah lah dekat tuan-tuan dan puan-puan kan. Okey, langkah yang ketiga. Baik, langkah ketiga adalah cipta dan post konten yang relevan. Okey, seperti yang tadi saya pun ada cakap, dia punya konten kena relevan, kena betul-betul sahih. Bukannya kita ambil daripada mana-mana page ke, ambil daripada mana-mana posting orang lain ke, kita letak pula dekat dalam kita punya IG posting untuk kita nak dapatkan like, kita nak dapatkan dia punya engagement yang banyak. Jangan sesekali buat macam tu. Lebih baik kita create kita punya kreativiti kita sendiri. Kita buat sendiri untuk menarik minat. Dan sebab follower ni dia boleh tahu sebab kadang-kadang kita tak tahu follower kita ni siapa. Tetapi dalam masa yang sama, kalau kata kita boleh buat satu posting yang kreatif, dia akan menarik minat untuk orang stay dekat kita punya media sosial tu. Macam saya akan buat reel saya not more than 1 minute. Tapi dalam tu ada banyak cut waste. Okay, cut waste ni dalam istilah broadcasting dia adalah banyak dia punya klip dalam tu. Klip tu kena banyak. Dalam 1 minit reel, kalau kata tuan-tuan dan puan-puan boleh letak banyak klip, dia akan nampak dia punya reel tu lagi menarik untuk kita tengok sampai habis. Jangan gunakan reel tu sampai 3-4 minit ke, because it's too long. Sebab kalau terlalu lama sangat, dia akan orang akan tengok mungkin sampai separuh je, orang tak akan sampai habis. Sebab dia bukannya kita nak buat video ke, kita nak buat macam short movie ke tak. Instagram ni is just only short video. Macam contoh kalau katakan reel video 1 minute tapi you ada banyak klip kat dalam tu, it's good enough. Because yang penting message tu sampai. Dan kalau boleh macam saya pula, bila saya buat saya punya reel, saya tak dapat nak share, tak tahu dah lah. Nanti tuan-tuan boleh tengok kat saya di Instagram. Kalau kita share reel tu, kalau boleh letakkan subtitle kat bawah untuk memudahkan. Kadang-kadang bila orang terlalu asyik tengok video, dia tak berapa dengar apa yang kita cakap dekat dalam kita punya reel ke ataupun video yang kita share dekat dalam Instagram, Facebook apa semua. Kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan letak subtitle. Maknanya contoh kalau saya cakap, "Hai, saya kini berada di..." Jadi dekat bawah tu pun tuan-tuan boleh letak juga, "Hai, saya kini berada." Jadi kalau orang tengok video tak sempat dia capture apa yang kita cakap dalam video, dia boleh tengok kita punya subtitle kat bawah tu. Jadi itu akan memberikan lagi satu kata engagement supaya orang faham apa video yang kita nak share dekat dalam konten media sosial kita tu. Itu satu yang saya buat masa sekarang ni dengan Petronas. Petronas memang suka sangat video yang mana kita share ada subtitle kat bawah, so that orang boleh faham apa konten yang kita nak share kepada follower kita. Okay. Kemudian apabila anda banyak berinteraksi dengan pengikut anda, mereka akan lebih cenderung dipengaruhi oleh cadangan dan pendapat yang diberikan. This is one more thing.
Kalau kata kita share something yang very good, dia akan menarik minat follower kita ataupun friends kita, tak kisah di Instagram, di Facebook, Twitter ataupun dekat kita punya TikTok ke kan. Dia akan cenderung untuk ada fans atau follower kita ni komen. Dia akan bagi respon, sometimes dia akan bagi pandangan, sometimes dia akan bagi cadangan. Saya pun pernah dapat juga a few follower saya, friend saya yang dia komen, Anim, apa kata kalau aku buat macam ni? Anim, apa kata saya bagi cadangan dekat satu tempat ni, ada tempat best ni semua. Kadang-kadang dia tak komen dekat kita punya posting, kadang-kadang dia DM. Benda-benda macam ni pun sebenarnya kita boleh mendapat satu lagi input macam mana kita nak mencantikkan lagi konten kita. Jadi macam cikgu-cikgu semua, bila kata sharing untuk dari segi pembelajaran dan juga pengajaran, mungkin ada something yang guru-guru lain boleh share juga dengan cikgu-cikgu. Jadi benda-benda macam ni, dia sebenarnya akan ada interaksi lah macam saya cakap tadi. Dia boleh bagi orang kata satu ekosistem yang baik untuk saling membantu di dalam media sosial ni. Sebab follower, mungkin cikgu ada follower kat sini pun sebelum tu saya nak tanya, semua yang dalam ni dah follow each other ke? Dah? Belum? Belum lagi? So hari ni kena share each other sebab lepas ni boleh kongsi ni semua ni nanti kan? Okay, baik, jadi itu dan juga menyiapkan kandungan yang berguna dan yang pengikut boleh kaitkan dengan hidup mereka. Dan inilah kepentingannya media sosial ni. Bila kita posting, dia akan ada rasa dekat dalam diri dia. Kalau kata posting yang tuan-tuan dan perempuan tu share ataupun posting yang tuan-tuan berikan dekat dalam perempuan punya akaun media sosial ni, dia akan bagi satu vibe untuk berinteraksi. Kadang-kadang saya tak pastilah, tapi secara general lah, student macam anak saya, seorang form 1 dan juga seorang darjah 4. Bila dia tengok posting yang berkaitan dengan diri dia, dia akan cenderung untuk bercakap dengan saya yang, Ibu, tadi ada tengok dekat dalam media sosial ni kan, dia ada share something ni semua. Benda-benda ni semua, kalau katakan puan boleh buat satu konten yang relevan, yang mengikut persekitaran semasa, secara tak langsung ia akan memberi vibe untuk ada engagement dekat situ. That's why saya selalu tekankan, posting perlu relevan, posting perlu ada niche, dan juga posting kena tahu apa yang follower kita nakkan, supaya puan-puan tahu konten yang relevan untuk diletakkan di dalam media sosial. Dan lagi satu yang paling penting adalah jangan post terlalu banyak dalam masa satu hari. Sebab bila puan terlalu post terlalu banyak, dia akan memberikan impak yang macam orang tak sempat nak tengok yang sebelum tu pun dah hilang dah. Dia dah orang kata ke bawah. Macam saya akan limitkan posting saya. Kalau hari biasa, Isnin sampai Jumaat, saya akan posting sama ada jam 12.30 hari, tepat jam 12.30 hari, because time tu orang akan keluar lunch, time tu dia punya traffic banyak. Pukul 12.30 hari sampai ke pukul 1, tapi seeloknya pukul 12 lah. Itu traffic memang tengah high untuk saya punya follower. Macam cikgu-cikgu semua pun kena tahu traffic untuk engagement media sosial. Cikgu-cikgu semua pukul berapa yang dia paling banyak, dia high traffic. Traffic ni maksud dia orang tengah tengok lah, orang tengah pegang phone apa semua kan. Jadi macam saya, Isnin sampai Jumaat saya akan post pukul 12.30 hari. Dan juga malam, Isnin sampai Jumaat saya akan post pukul 8 malam. Itu saya punya time posting saya. Jadi jangan posting waktu maghrib ke, ataupun posting waktu pukul 10 pagi ke, pukul 7 pagi ke. Memang akan nampak posting kita tu aktif, kita banyak, tetapi engagement nanti akan kurang. Because orang tak akan tengok waktu 7-8 pagi. Kalau kita bangun terus post, orang nak siap pergi kerja, orang tengah dalam kereta nak drive, orang tengah siap-siapkan anak hantar pergi sekolah kan. Ataupun kalau kata posting macam dekat-dekat maghrib, orang dah sibuk nak pergi, kata nak mandi, nak bersiap, nak bersedia, nak solat maghrib, nak makan malam. So waktu tu traffic tak akan tinggi. Traffic ni maksudnya engagement untuk orang tengok kita punya posting. Tetapi
Kalau hari Sabtu dan Ahad, saya punya posting should be anytime. Untuk saya punya traffic untuk engagement media sosial saya. Saya tak ada masalah untuk posting pukul 10 pagi ke, pukul 12 tengah hari ke, pukul 2 ke. Because hari Sabtu dan Ahad, engagement saya boleh buat anytime. Because of traffic saya masa tu, orang Sabtu Ahad kan kadang-kadang tak semua orang kata tak ada yang sibuk sangat macam hari bekerja. Jadi saya punya traffic media sosial saya Sabtu dan Ahad okey untuk saya post anytime. Tetapi saya akan limitkan juga posting saya sehari 2 kali. Kalau paling penting pun saya akan letak 3 kali. Tetapi saya akan gap. Saya tak akan letak satu post tak lama lepas tu saya post lagi sekali. Sebab kadang-kadang kita seronok kan, gambar banyak macam banyaknya gambar ni tak post ni rugi ni, gambar cantik-cantik ni kan. Tetapi tuan-tuan, cikgu semua kena ingat, kalau kita terlalu banyak post, kebarangkalian untuk kita punya posting tu orang tak akan tengok. Because of dia akan terus naik hilang, orang tak akan ada engagement kat situ. Jadi saya tak tahu lah kalau tuan-tuan dan perempuan punya engagement traffic macam mana. Tapi yang saya punya pukul 12 tengah hari dengan 8 malam untuk Isnin sampai Jumaat. Dan juga hari Sabtu Ahad saya anytime. Tapi saya tak akan post lebih daripada pukul 9 malam lah. Sebab saya punya traffic engagement 8 malam tu memang very high. 9 malam tu orang dah start macam slow down sikit. Because of ada yang nak masuk tidur, ada yang dah kerja buat aktiviti kat rumah ke, buat inilah kerja office kat rumah kan. Okay, itu yang saya share tentang saya punya posting. Okay, langkah keempat yang terakhir, I just share the simple steps untuk media social posting. Okay, terus teguh dan konsisten. Sebab saja anda yakin dengan isi konten anda, terus saja membuat jadual konten. Dan bila nak post di media sosial anda, algoritma media sosial cenderung menunjuk ekor yang menyiarkan secara gerak, terutamanya Instagram. Lebih banyak anda post, lebih besar kemungkinan anda akan keluar di halaman utama. Ini feed, yang bagian feed tu kan. Anda boleh buat keputusan untuk post konten sama ada setiap hari, mingguan atau pada kadar yang anda rasa paling selesa. Setelah itu, kena pertimbangkan juga platform mana yang anda nak post tu, Instagram ke, Twitter ke, TikTok ke, terserah kepada anda. Jadi, kena sentiasa konsisten. Jangan kita dah posting hari ni, tiba-tiba gap seminggu depan baru ada posting lagi satu. Tu susah lah. Nanti follower kita pun dia macam tak, engagement tu kita tak akan dapat lah. Kita tak boleh nak hold benda tu. Tetapi kalau kita rajin, konsisten macam saya, pukul 12, pukul 8 malam, and then Sabtu Ahad pun ada, dia akan dapat satu kata engagement yang baik lah. Macam saya, kalau Isnin sampai Jumaat, kalau kata tak ada yang memerlukan konten daripada saya as a influencer, ataupun Petronas tak memerlukan saya untuk posting hari biasa, saya akan letak tentang saya punya aktiviti saya. Saya buat sukan ke, ataupun berkaitan dengan kerjaya saya ke, ataupun saya sharing macam tips ke. Sabtu Ahad, saya biasanya kalau tak ada yang memerlukan kata benda-benda yang berkaitan dengan kerja saya akan post tentang aktiviti saya juga. Tetapi biasanya Sabtu Ahad ni saya akan bagi ruang untuk review produk. Kalau saya rasa, saya pun percaya yang cikgu pun dah buat review tentang produk kan. Macam saya, Sabtu Ahad ni saya suka buat posting saya untuk review produk. Because of hari Sabtu Ahad ni adalah hari orang yang bersantai, orang nak relax kat rumah. Jadi orang pun tak nak tahu sangat pasal kerja ke apa kan. So benda-benda yang kita boleh sharing tentang kata latar belakang ataupun mata pelajaran yang tuan-tuan dan puan-puan rasa ada benda yang something yang kata catchy lah untuk di-share. Benda-benda yang kata interesting hari Sabtu Ahad tu, kalau kata boleh. Berapa banyak review? Okay, kita sembang belakang nanti. Okay, boleh. Itulah. Jadi benda-benda konten kena relevan supaya kita tahu kita nak sharing tu macam mana, kita punya storyboard ataupun planning kita tu macam mana kita nak buat dalam seminggu tu, apa yang kita nak share. Jadi macam saya
Sabtu, Ahad saya share untuk review. Hari lain saya akan share tentang komitmen saya yang memerlukan saya posting untuk hari biasa. Okay, next. Okay, ini adalah Instagram saya yang mana tak ramai lah follower macam cikgu. Saya rasa cikgu follower ramai. Saya punya Instagram saya ni kebanyakannya memang berkaitan dengan sports, dengan aktiviti saya. Kadang-kadang saya pergi buat motivation talk, saya sharing experience, benda-benda yang dapat bila orang tengok inspired, dia dapat memberi motivasi. Jangan letakkan sesuatu caption yang memaksa orang untuk follow kita. Never ever put something to push people follow you. Jangan buat macam tu. Biar orang follow kita because of interest. Biar orang follow kita because of ada something yang dia nak tahu tentang diri kita. Itu yang paling utama. Jadi pastikan kalau boleh caption kita tu dapat menarik orang untuk nak follow lah Instagram ni, ada something lah, nak follow lah dia ni, ada benda lah yang dia selalu sharing, motivate kita. Jadi benda-benda macam ni lah yang sebenarnya kita kena tahu apa yang kita nak share supaya kita dapat follower yang ramai dan dia pun dapat memberi impact kepada kita punya konten nanti. Okay, next. Okay, ini adalah sebahagian saya punya posting yang hari saya pergi running. Ini hari tu saya pergi buat dekat MotoGP, yang tu saya pergi panjat hiking dekat Taman Tugu. So basically gambar-gambar ni semua pun sebenarnya memainkan peranan. Macam mana cara tuan-tuan cikgu post gambar apa semua, video kalau nak ambil macam mana. Saya pasti kalau katakan saya just share lah, saya rasa tuan-tuan cikgu semua pun dah tahu kan.